Kek TV KPM. Okey, kita mula. Okey, hari ini saya akan sampaikan modul 8 iaitu sistem kawalan. Okey, untuk pertamanya, murid perlu memahami apakah sistem kawalan. Sistem kawalan terbahagi kepada dua, iaitu sistem kawalan manual dan juga sistem kawalan automatik. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada sistem kawalan manual. Okey. Murid-murid perlu tahu komponen-komponen yang terdapat dalam sistem kawalan manual. Jadi dekat sini yang pertama, ini adalah fuse cartridge. Okey, seterusnya adalah fuse dawai. Okey. Dekat sini fuse cartridge dan fuse dawai berfungsi untuk memutuskan litar jika terdapat lebihan arus. Okey. Okey, kita pergi terus ya. Okey, seterusnya adalah komponen suis penghidup talian terus. Okey, apa benda tu? Ni. Okey. So kalau biasa kita nampak ada button merah dengan button hijau. Okey. So kalau dekat sini suis penghidup talian terus ni biasanya ada yang panggil DOL starter, ada yang panggil DOL starter, ada juga macam tu. Okey. Okey. Jadi dekat sini kita nampak apa isi dalam perut penghidup talian terus tu adalah geganti beban lampau. Okey. Fungsi dia adalah untuk memutuskan litar jika terdapat lebihan beban. Okey. Seterusnya, penyentuh magnet yang ini fungsi dia akan menukarkan normally open dan juga normally close. Okey, dia macam jambatan lah sebenarnya untuk menyambungkan arus tu daripada A ke B. Okey, kita terus. Okey, seterusnya ada lagi ya. Dalam badan dia tu, okey, ada switch tekan tutup di mana kalau kita nak onkan dia, kita kena tekan warna hijau ni. Betul. Okey. Kalau kita nak tutup pula, kita kena tekan switch tekan buka. Macam tu. Okey. Okey, kita pergi terus lagi. Boleh? Okey. Seterusnya, ada lagi sebenarnya sistem kawalan manual. Okey, laras suhu. Okey, laras suhu ni dia akan menyambungkan litar. Okey, contohlah Akmal kan. Akmal nak setting suhu dekat dalam bilik ni katakan 25 darjah Celsius. Okey. Okey. Tapi fungsi laras suhu ni dia akan rasa persekitaran dalam bilik ni dah capai ke belum 25 darjah Celsius. Ada sensor? Ya, dekat hujung tu dia ada rasa. Okey, so bila dah capai 25 darjah Celsius, automatik dia akan putuskan bekalan elektrik. Tapi kalau dia rasa masih lagi panas dekat ruang ni, dia akan menyambungkan litar itu semula. Jadi pemampat akan berjalan selepas tu. Okey. Baru saya tahu, cikgu. Okey, kita terus ya. Okey, seterusnya adalah geganti yang ini menyambungkan litar dengan menggunakan secara elektromagnet lah. Okey. Okey, kemudian jenis switch, ada 3 jenis switch yang murid perlu tahu iaitu switch toggle ataupun toggle. Okey, kemudian switch tekan buka, okey, dan akhir sekali adalah switch tekan tutup. Okey. Okey, seterusnya yang ini adalah kunci kejayaan setiap murid untuk melakukan semua pengujian terhadap komponen-komponen tadi. Okey. Jadi dekat sini murid-murid mesti mengingati kata-kata kunci yang telah saya berikan. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Jadi dekat sini kalau murid boleh nampak apa yang saya boldkan, okey, jarum penunjuk, nampak saya boldkan? Dan juga infinity. Boleh nampak kan? Okey, jadi untuk langkah yang pertama, murid mesti kena ingat jarum penunjuk infinity. Okey, dekat sini saya pergi ya. Okey, jadi langkah pertama, jarum penunjuk mesti pada kedudukan infinity. Okey, sebab kita nak dapatkan bacaan yang tepat. Okey, boleh? Okey. Jadi cikgu, maksudnya waktu pengujian ni kan, kita nak laraskan jarum tu guna apa, cikgu? Okey, bagus soalan Akmal. Okey, so bila kita nak laraskan jarum penunjuk pada ukuran infinity ni, kita kena menggunakan pena ujian. Okey, dalam bahasa Inggeris test pen lah. Okey, kat mana nak laraskan tu? Kat situ. Kat mana? Yang tu. Mana satu? Dah sampai dah. Sini. Itu dia. Okey, situlah kawasannya. Okey. Boleh kita pergi kepada langkah yang kedua. Murid-murid tolong ingat, boleh ingat ke? Murid-murid dia senyum je. Boleh ingat? Apa yang kelakar sangat tu? Okey, langkah pertama tadi ingat tahu, jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey, kita pergi langkah yang kedua iaitu laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey.
Suis pilihan tu dekat mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa nak jawab suis pilihan dekat mana? Bentuk yang macam mana? Ada siapa yang nak jawab? Ada sesiapa? Saya sebut nama lah kot ke? Boleh cikgu, silakan. Boleh? Boleh ya? Okey, saya nak Iskandar lah, Iskandar. Okey, silakan Iskandar. Mana Iskandar? Ya, nama saya Muhammad Hafiz Iskandar bin Razam. Ya. Kedudukan Om berada Suis pilihan. suis pilihan. Ya ke ni, Yuk? Ayo. Cakap apa betul-betul? Yang mana? Nak saya tunjuk ke? Dekat belah kanan tu. Yang Bawah ni ke? bukan. Dia atas. Dekat meter belah kanan tu. Ni suis pilihan. Suis pilihan. Iskandar. Suis pilihan. Maaf. Bawah tu. Yang mana? Yang bawah belah kanan tu. bawah belah kanan. Bawah belah kanan, kata Iskandar. Iskandar ni saja je buat lawak tau. Yang ini ke? Yang ini ke Iskandar? Yang itu ke? Yang ini ke ataupun yang ini? Yang atas kanan tu, Atas kanan tu. Ya, awak ni. Awak ikut pula jawapan Abang Akmal lah. Okey, saya tunjuk terus Okey, silakan cikgu. Suis pilihan yang ini. Yang besar tu. Yang bulat ni. Kalau kita nampak dekat sini, ada ACV, DCV, DCA dan juga Ohm. Jadi kita kena laraskan suis pilihan pada kedudukan Ohm. Okey. Baik. Saya rasa cikgu kita tak boleh nak salahkan Iskandar sebenarnya sebab hidung dia tersumbat-sumbat, sebab tu dia selalu gatal-gatal gau-gau hidung dia, cikgu. Okey, tak apa. Nanti lepas ni mungkin Iskandar boleh jawab soalan saya. InsyaAllah. Okey, kita terus ya. Okey, langkah yang ketiga, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan 0 ohm. Okey. Jadi dekat sini untuk langkah yang ketiga, murid kena ingat sentuh prop merah, hitam, jarum 0 ohm. Okey. Saya ulang balik, sentuh prop merah, hitam, jarum 0 ohm. Atau kita boleh terus kepada lakukan pelarasan sifar. Itu secara pendeknya lah. Tapi saya nak murid memahami kedua-dua penyataan itu. Okey, boleh ya? Boleh ya semua? Boleh, murid-murid. Okey, langkah yang keempat. Okey. Sentuhkan prop merah dan prop hitam pada komponen yang hendak diuji. Kata kunci adalah sentuhkan prop pada komponen. Maknanya meter pelbagai dah bersedia untuk lakukan pengujian. Okey. Akhir sekali, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey. Jadi dekat sini murid kena ingat perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Tapi ada tapinya. Okey, penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang hendak diuji. Jadi contoh katakan fuse kan? Fuse cartridge tadi, dia adalah untuk mengalirkan arus elektrik daripada A ke B. Betul? Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak tahu nilai yang menentukan fuse cartridge tu dalam keadaan baik ataupun tidak? Jadi dekat sini ada dua kemungkinan bacaan. Satu adalah tiada bacaan ataupun infinity. Infinity ini membawa maksud rintangan yang terlalu besar. Okey. Jadi dekat sini bila rintangan yang terlalu besar, contohlah rintangan saya ke sana terlalu besar, boleh tak saya sampai ke Akmal? InsyaAllah. Kalau niat yang betul boleh, cikgu. Tidak. Tidak boleh. Okey. Okey, saya ulang balik Akmal. Rintangan yang terlampau besar untuk saya sampai ke Akmal. Cannot. Jadi arus elektrik boleh pergi tak dekat Akmal? Tidak boleh sama sama juga sekali. dengan keadaan fuse tadi. Kalau fuse tu dalam keadaan rosak, maknanya jalan nak lalu arus elektrik tadi tu memang susah sangat. Jadi bacaan dia adalah infinity ataupun tiada bacaan. Maksudnya jarum tu tak naik. Okey. Tapi kalau contoh kata kita dapat nilai 0 ohm, maksudnya 0 ohm kosong rintangan. Kosong rintangan, tiada halangan. Jadi untuk saya sampai ke Akmal, boleh ke? Macam itulah cerita dia. Okey, habis. Baik, cikgu. Didik TV KPM